Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di kuliah atau kelas sirah dan syama'il. Kita telah sampai kepada Perang Badar atau Ghazwah Badar Al-Kubra. Ghazwah Badar Al-Kubra. Dan hari ini atau malam ni kita di dalam siri yang ketiga, menceritakan kisah Ghazwah Badar, Perang Badar Al-Kubra, yakni yang besar. Semalam kita cerita tentang mimpi Atikah, makcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang perkara yang bahaya yang akan berlaku di masyarakat Makkah. Dan perkara tu jadi di hari yang ketiga datanya wakil daripada Abu Sufyan memberitahu kepada orang Makkah bahwasanya Muhammad dan sahabatnya sudah keluar dari Madinah untuk mengambil harta kamu, wahai orang Makkah. Tetapi, dan ramai di masyarakat Makkah merasa sangat takut daripada mimpi Atikah itu. Khususnya kerana Atikah kata di hari yang ketiga akan terjadinya sesuatu perkara yang buruk. Dan jadi betul, di hari yang ketiga datanya seorang wakil Abu Sufyan membawa khabar yang sangat buruk bagi mereka. Dan kita tahu, kita cerita juga bahawasanya Abu Lahab, bakcik Rasulullah dan yang kafir, yang musuh Rasulullah juga, Abu Lahab juga tidak keluar di Perang Badar, dan kita sudah cerita kenapa dia tak keluar kepada Badar. Semua kerana dia takut dari mimpi Atikah. Baik. Hari ini kita sambung seperti mana saya dah janji kelas yang sebelum ni, akan cerita tentang Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Siapakah Umayyah bin Khalaf ni? Umayyah bin Khalaf satu ketua yang sangat mempunyai kedudukan, dia mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat Makkah. Dia antara ketua di kabilah dan kaumnya. Jadi dia dipanggil Sayyid min Sadati Quraisy. Seorang pemimpin daripada pemimpin-pemimpin Quraisy. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini, Nabi SAW pernah memanggilnya dengan gelaran Ra'sul Kufri, kepala kekafiran. Umayyah bin Khalaf ni. Umayyah bin Khalaf, dia antara orang yang kuat musuh kepada Rasulullah, yang bersungguh-sungguh memusuh kepada Rasulullah dan sahabat Nabi SAW. Dan dialah tuan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Bilal masih di dalam keadaan hamba abdi.
dan dialah yang siksa Sayyidina Bilal. Kita semua tahu bahawasanya Sayyidina Bilal bin Rabah ini disiksa dengan cara yang sangat-sangat teruk oleh tuannya. Siapa tuannya yang siksakan Bilal, yang azabkan Bilal ini? Dialah Umayyah bin Khalaf, Ra'sul Kufri, kepala kekafiran. Antara caranya memusuhi Rasulullah SAW, menyakitkan hati para sahabat dan Nabi SAW, di satu hari dia jumpa Rasulullah dan dia kata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, engkau mengaku ada akhirat, kita akan bangkit balik, dan ada syurga, ada api neraka. Ketahuilah, kalau betul ada syurga di akhirat, maka yakin aku akan masuk syurga ni. Sebab aku ni kaya." Ni Umayyah ni bodoh sikit. Bukan sikit, banyak. Dia fikir syurga Allah tu, dia boleh masuk sebab dia ketua, sebab seorang ketua atau seorang pemimpin. Syurga Allah itu, Allah sudah janji di dalam Al-Quran akan memberikan syurga ini kepada orang bertakwa dan orang beriman. Orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lah ahli syurga. Walaupun mereka miskin di dunia, walaupun mereka orang dihina di dunia. Maka Umayyah bin Khalaf dia cakap dengan Nabi, "Aku ni seorang ketua di Makkah, semua orang hormat saya. Dan saya mempunyai harta yang banyak. Banyak duit saya. Maka kalau benar kata kamu, wahai Muhammad, ada syurga, yakinlah aku akan masuk syurga. Bahkan aku akan beli syurga semua itu. Sehingga tidak ada siapa-siapa boleh masuk syurga kecuali kalau bayar kepada saya." Main, na'udzubillah min zalik. Main bodoh dan tidak memahami. Dia sangat-sangat tidak memahami apa itu syurga dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia antara orang yang mempunyai usaha yang besar di masyarakat Makkah menghalangkan Rasulullah dari dakwah dan menjauhkan ramai orang daripada agama Islam. Baik. Bagaimana cerita Umayyah bin Khalaf ini ketika dia ingin mengeluar kepada Perang Badar? Mula-mula Umayyah bin Khalaf ini dia tidak mahu keluar kepada Badar. Tapi akhirnya dia memang akan keluar Badar dan dia akan dibunuh di Perang Badar. Kita akan cerita nanti bagaimana dibunuh dan siapa yang bunuhnya. Cuma kita perlu tahu kenapakah Umayyah bin Khalaf, walaupun dia seorang pemimpin di Quraisy, orang yang hebat, dia pula waktu Perang Badar, waktu mereka harus mentahankan harta mereka, dia pula takut tak nak keluar Badar dan dia tarik diri. Mula-mulanya. Okey. Sebab yang membuatkan Umayyah bin Khalaf takut, tidak mahu keluar kepada Perang Badar, iaitu kerana di satu hari ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Mu'adz, dia kawan baik Umayyah bin Khalaf dari zaman jahiliyah. Tapi Sa'ad bin Mu'adz sekarang dia penduduk Madinah, dia bukan penduduk Makkah. Sa'ad bin Mu'adz. Di zaman jahiliyah dia kawan baik rapat dengan Umayyah. Jadi Umayyah bin Khalaf kalau datang Madinah dia akan turun di rumah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz kalau turun kepada Makkah dia akan turun di rumah Umayyah bin Khalaf. Jadi dia kawan baik. Sehingga dia panggilnya akhi, saudaraku. Sa'ad bin Mu'adz dia datang kepada Makkah untuk melakukan ibadah umrah. Maka dia turun macam biasa, macam di zaman jahiliyah. Dia cari Umayyah, dia kata, saya turunlah di rumah kamu.
Dia turun di rumah Umayyah bin Khalaf. Nanti Sa'ad bin Mu'adh dia tahu sekarang hubungan antara Makkah dan Madinah, penduduk Makkah dengan penduduk Madinah tidak baik. Sebab lepas Rasulullah hijrah. Ini sebelum ini waktu Rasulullah baru berhijrah. Baru Rasulullah hijrah kepada Madinah. Jadi Makkah sekarang tinggal panas kepada Rasulullah dan sahabat Rasulullah, khususnya Al-Ansar, penduduk Madinah, kerana mereka lah yang mentahankan Muhammad dan sahabatnya dan membawa mereka kepada Madinah. Jadi Sa'ad bin Mu'adh dia tak berani keluar satu orang tawaf kepada Al-Kaabah dan melakukan ibadah umrah. Dia takutlah kalau ada siapa-siapa, nampaknya dia akan kata, ini sahabat Muhammad dan dia akan bunuh. Tetapi kalau dia di bawah perjagaan seorang pemimpin daripada pemimpin Quraisy, maka insya-Allah dia dalam aman lah. Tidak ada kebahayaan. Maka Umayyah bin Khalaf yang kafir, dia kata kepada Sa'ad, baik, boleh. Tapi tunggulah sehingga waktu tengah hari macam tu, waktu tu orang semua akan pulang kepada rumah sebab panas. Semua orang akan baring di rumah waktu rehat. Jangan sekarang dibagi-bagi. Maka Sa'ad dia kata, baik, okey. Sehingga di waktu 3 hari, memang betul di antara Al-Kaabah dah jadi kosong, semua orang balik kepada rumah. Waktu tu panas. Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu keluar daripada rumah Umayyah bin Khalaf. Fokus baik-baik dalam cerita ni. Sa'ad bin Mu'adh keluar daripada rumah Umayyah bin Khalaf, dia pergi kepada Al-Kaabah. Kemudian dia mula tawaf. Dia mulakan tawaf dan sa'i umrahnya. Subhanallah, tiba-tiba ketika Sa'ad bin Mu'adh tawaf di antara Al-Kaabah, tiba-tiba muncul Abu Jahal. Yang lagi Sa'ad bin Mu'adh yang lagi dia tak nak jumpa dia dan tak nak tengok muka dia, iaitu Abu Jahal. Sebab dia tahu Abu Jahal ini orang yang akan gaduh dan akan berlakukan satu masalah lah kalau jumpa dia. Maka Abu Jahal tiba-tiba dia kata, siapa ni yang tawaf di antara Al-Kaabah? So, Abu Jahal ini macam dia orang paling besar di Makkah waktu tu. Jadi dia kena cek siapa orang asing masuk Makkah. Siapa yang tawaf di antara Al-Kaabah? Sa'ad bin Mu'adh jawab kepada Abu Jahal. Dia kata, ana Sa'ad bin Mu'adh. Saya Sa'ad bin Mu'adh. Dan Abu Jahal memang kenal Sa'ad bin Mu'adh ini. Maka Abu Jahal waktu tu mengamuk. Dia kata, oh, engkau tawaf dengan tenang di antara Al-Kaabah di dalam Makkah. Padahal kamu dengan kaum kamu di Madinah telah membawa Muhammad dan sahabatnya yang murtad dari agama kami. Dan kamu dengan kaum kamu di Madinah mengaku kamu akan menangkan Muhammad, akan membantu dia, akan memelihara dia dan akan membantu. Demi Allah, Abu Jahal kata kepada Sa'ad bin Mu'adh, demi Allah, kalau bukan Umayyah Abu Safwan ini, Umayyah bin Khalaf, kalau bukan dia yang memberi keamanan untuk kamu, memelihara kamu sekarang, engkau takkan pulang kepada keluarga kamu selamat. Yani aku akan bunuh kamu di sini. Sa'ad bin Mu'adh rasa tak selesa. Abu Jahal dah lah ugut, hina, mengamuk. Padahal Sa'ad bin Mu'adh tak kacau pun. Tapi inilah berangai Abu Jahal. Maka Sa'ad bin Mu'adh jawab juga kepada Abu Jahal. Abu Jahal jawab kepada Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh jawab. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adh meninggikan suaranya atas Abu Jahal. Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu, dia meninggikan suaranya atas Abu Jahal. Dia kata, demi Allah, kalau engkau nak menghalangkan saya, nak melarang saya untuk tawaf di antara Al-Kaabah, duduk di Makkah dengan tenang sekarang, aku akan menghalangkan kamu dan melarang kamu perkara yang lagi teruk daripada itu, iaitu perjalanan kamu wahai orang Makkah kepada Syam. Sebab orang Makkah kalau nak hantar barang mereka, harta mereka kepada negara Syam,
mesti akan lalu daripada Madinah. Jadi Sa'ad bin Mu'adh dia kata, baik kalau kamu tak nak bagi saya tawaf, baik, kamu menghalangkan saya buat tawaf dan masuk Makkah. Saya akan halangkan kamu sesuatu yang lagi kamu akan sakit hati, iaitu bisnes kamu. Yakni saya akan hancurkan ekonomi Makkah. Ekonomi kamu. Maka Abu Jahal takut waktu itu. Dia rasa memang betul sebab harta-harta orang Quraisy memang lalu daripada Al-Madinah. Ketika Sa'ad bin Mu'adh bergaduh dengan Abu Jahal dan beliau Sa'ad bin Mu'adh meninggikan suaranya atas Abu Jahal, Umayyah sebelahnya, Umayyah bin Khalaf sebelah Sa'ad bin Mu'adh, asyik tubur Sa'ad. Dia kata, Sa'ad, jangan tinggikan suara kamu atas Abul Hakam. Abul Hakam tu Abu Jahal. Jangan tinggikan suara kamu atas dia. Tidak tahu ke? Dia adalah pemimpin ahli Makkah semua. Dia orang paling besar di Makkah. Dia orang yang disegani. Hormatlah dia. Jangan tinggikan suara. Jadi, apa kita belajar pun dari cerita ni, sebenarnya, meninggikan suara atas orang tua, atau atas ibu bapa, atau atas pemimpin, seorang ketua atau pemimpin, ini langgar adab dan tidak beradab hatta di zaman jahiliyah, di dalam budaya jahiliyah. Cuba bayang. Ini menunjukkan hatta di zaman jahiliyah juga, sebelum yang tak masuk Islam pun, mereka tidak bersetuju jika orang meninggikan suaranya atas ibu bapanya, atau orang tua, atau seorang pemimpin atau ketua kepadanya. Mereka belajar adab dan mereka biasa tidak meninggikan suara mereka lebih dari atas daripada itu. Maka Umayyah bin Khalaf dia asyik tubur Sa'ad, dia kata, jangan tinggikan suara kamu. Diam, kurangkan suara kamu. Waktu itu, sekarang Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu an akan menyebutkan satu ayat, iaitu satu mukjizah yang berlaku oleh Rasulullah SAW. Dia akan menyebutkan satu ayat. Ayat inilah yang menjadi sebab Umayyah bin Khalaf tidak mahu keluar waktu Perang Badar. Sekarang kejadian ini sebelum Perang Badar dengan berapa bulan? Bukan dekat dari, jauh sikit daripada waktu Badar. Sa'ad bin Mu'adh pandang kepada Umayyah ketika Umayyah menegurnya, asyik tegur, dia suruh dia kurangkan suara kamu. Maka Sa'ad bin Mu'adh tiba-tiba dia rasa geram juga sekali dengan Umayyah, sebab Umayyah ni kawan baik juga Abu Jahal. Dia kata, kau juga tipilah daripada aku, asyik tegur saya. Sesungguhnya aku telah mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia atau sahabatnya akan membunuh engkau, wahai Umayyah. Umayyah di waktu itu lupa Abu Jahal, lupa kes yang sekarang gaduh, lupa segala-galanya. Dia terus rasa terkejut dengan berita yang baru sampai kepadanya. Umayyah bin Khalaf pegang Sa'ad bin Mu'adh. Apa yang kamu kata? Ulangkan. Dia kata, aku mendengar Muhammad mengaku dia, yakni Rasulullah SAW, dan sahabatnya akan bunuh engkau, wahai Umayyah. Umayyah takut di waktu itu. Dia kata, aku, mereka bunuh aku. Dia kata, ya, engkau wahai Umayyah. Dia kata, di Makkah ke atau di mana? Sebab mereka yakin ini orang kafir yang lawan Rasulullah, yang musuh kepada Rasulullah, tapi dalam hati mereka rasa yakin dan percaya bahawasanya Muhammad ini tidak pernah menyebutkan sesuatu dan tak jadi. Dan tak pernah tipu. Dia tanya, Umayyah bin Khalaf tanya Sa'ad, di Makkah ke? Muhammad sebut di mana akan dibunuh saya? Di Makkah atau di luar Makkah? Sa'ad bin Mu'adh dia kata, tak tahu. Yang penting saya yakin yang Muhammad dah sebut perkara ni, iaitu dia dan sahabatnya akan bunuh kamu di satu hari. Tak tahu. Umayyah balik tanya, tak tahu dia sebut di Makkah ke atau di luar Makkah? Dia kata tak tahu. Itu semua tak tahu. Apa kata Umayyah? Lepas dia mendengar itu, dia terus menyatakan, Wallahi ma kadzaba Muhammad.
Wallahi ma kadzaba Muhammad. Demi Allah, Muhammad tidak pernah berdusta. Tidak pernah berdusta. Tak pernah tipu. Siapa yang kata itu? Umayyah bin Khalaf. Kepala kekafiran. Orang yang kuat musuh kepada Rasulullah. Tapi tengoklah macam mana. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin memberi petunjuk kepada siapa-siapa, walaupun Rasulullah yang ada di depan dia, walaupun dia sendiri dah nampak penjelasan yang cukup untuk hidayah, tapi dia tidak mendapatkan petunjuk oleh Allah. Macam Umayyah bin Khalaf ini, ucapan ini yang keluar dari mulutnya sendiri cukup sebenarnya untuk memberi hidayah dan petunjuk untuknya. Dia sendiri yang menyatakan, ini Umayyah bin Khalaf, dia sendiri yang kata, demi Allah, Muhammad tak pernah tipu dan tak pernah sebut sesuatu dan tak jadi. Ini Umayyah bin Khalaf yang musuh Rasulullah. Ini supaya kita tahu semua bahwasannya hatta Abu Jahal, Umayyah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Al-Mughirah, semua pemimpin-pemimpin Quraisy dan Makkah yang musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua rasa yakin dalam hati mereka Muhammad ini nabi. Mereka percaya Muhammad nabi. Tetapi kerana kesombongan mereka, kerana hasad mereka, kerana dendam mereka itu dan kecelakaan yang Allah sudah tulis atas mereka, sebab itu mereka tetap musuh Rasulullah sampai mereka mati. Maka fakada yuhdithu ayyabula fi thiyabihi faza'a. Lepas Umayyah berkata, wallahi ma kadzaba Muhammad. Demi Allah, Muhammad tak pernah tipu. Sa'ad bin Mu'adh dia kata, aku nampak muka Umayyah dan cara dia menggigil dan takut dengan ucapan yang baru dia dengar. Nampaknya takut sangat sehingga hampir nak kincin dekat bajunya. Umayyah bin Khalaf. Subhanallah, tengok macam mana kekuatan Rasulullah. Keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ucapan sahaja yang pendek keluarkannya, satu pemimpin besar di Makkah takut sampai dah nak kincin dekat bajunya. Satu ucapan yang pendek sahaja. Iaitu apa? Kami dan sahabat kami akan bunuh kamu di satu hari. Takut Umayyah sebab dia tahu Muhammad ni Nabi. Dan katanya dia tak pernah terlepas, tak pernah tak jadi. Jadi Umayyah bin Khalaf takut di waktu itu sampai, ulama kata dalam kitab sirah, sampai hampir dah nak keluar air kencingnya dekat baju. Maka terus dia kelam kabut pulang kepada rumah. Umayyah bin Khalaf membawa ketakutannya dan risau. Isterinya terus tanya, kenapa engkau ni? Apa yang jadi tadi? Kenapa takut sangat? Dia kata kepada isterinya, engkau tahu tidak apa yang Sa'ad bin Mu'adh, kawan saya yang daripada Madinah, sebut tadi? Dia kata, apa yang dia cakap? Dia kata, Sa'ad bin Mu'adh memberitahu kepada saya bahawasanya Muhammad pernah sebut bahawasanya Muhammad atau sahabatnya akan bunuh saya di satu hari. Allah. Isterinya terus dengan otomatik menyatakan kepada suaminya Umayyah, ma kadzaba wallahi fa wallahi ma yakdzibu Muhammad. Demi Allah, Muhammad tidak tipu. Tidak pernah tipu. Yakni dia terus confirmkan dan pastikan apa yang Sa'ad kata. Dia kata, kalau Muhammad dah sebut perkara tu, maknanya akan jadilah. Maknanya kamu akan dibunuh. La ilaha illallah. Jadi ini ceritalah yang menjadikan Umayyah bin Khalaf setelah dia mendengar Damdam, iaitu wakil daripada Abu Sufyan. Lepas dia sampai kepada Makkah dan ajak Makkah keluar berang kepada Muhammad. Lepas dia dengar mereka dan ahli Makkah semua siap-siap nak keluar kepada Makkah untuk berang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umayyah bin Khalaf dia siapkan dirinya, maka isterinya cakap sama dia, engkau dah lupa ke apa yang dikata oleh Sa'ad di hari itu? Nanti Umayyah bin Khalaf teringat, betul, Muhammad dah sebut
Di satu hari dia akan bunuh saya dan atau sahabatnya. Jadi tak payahlah, aku tak nak keluar. Maka dia terus duduk di rumah, dia tak nak keluar. Lepas tu dia keluar di depan rumah, dia duduk. Ketika dia duduk di depan rumah, Umayyah bin Khalaf ini, Abu Jahal dia dah dapat tahu bahawasanya Umayyah bin Khalaf tak nak keluar perang Badar. Maka Abu Jahal buat rancangan yang membuatkan Abu Jahal keluar di perang Badar. Ya, membuatkan Umayyah keluar di perang Badar. Apa yang dia buat? Ketika Umayyah bin Khalaf duduk dengan beberapa orang di depan rumahnya, Abu Jahal suruh seorang lelaki yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid juga antara orang yang Rasulullah baca doa atasnya dengan namanya. Dia orang yang meletakkan kukuturan atas kepala Rasulullah ketika Rasulullah sujud di depan Al-Ka'bah. Dia orang yang jahat. Abu Jahal suruh Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ambillah timbak bakhur ini. Bakhur yang bakar kayu gaharu, arang, letak dalamnya gaharu. Dia kata bawa bakhur ini, bawa asap ini, letaknya di depan Umayyah. Dan ucaplah kepadanya, sesungguhnya kamu ini adalah perempuan je. Duduklah bersama perempuan di sini. Engkau bukan lelaki. Kalau engkau lelaki akan keluar berang bersama lelaki. Dan di dalam budaya Arab di waktu tu yang guna bakhur iaitu untuk perempuan. Perempuan yang lagi banyak menggunakan bakhur iaitu gaharu untuk mewangikan baju dan dirinya. Maka lepas Uqbah bin Abi Mu'ayyid bawa bakhur itu, dia letakkannya di depan Umayyah. Dia kata, innama anta minan nisa, sesungguhnya kamu ni sebahagian daripada wanita, kamu ni perempuan, bukan lelaki. Sebab apa? Dia kata macam tu, sebab dia anak Umayyah bin Khalaf rasa malu dan dia keluar berang. Subhanallah, ini politik. Ini antara cara politik. Kadang-kadang antara cara politik kena malukan orang. Barulah orang itu akan melakukan sesuatu. Jadi tetapi siapa-siapa yang rasa yakin dengan jalannya, dengan dirinya, dia walaupun dimalukan, walaupun macam mana, dia kena tetap kalau dia nak selamat. Jadi kerana Umayyah bin Khalaf ini dimalukan oleh Abu Jahal, sebab dia sebutkan dia ni daripada perempuan sahaja, sebab dia tak nak keluar berang, maka Umayyah bin Khalaf terus di waktu tu naik angin dia dan kesombongan dia dan jahiliyah dia dah naik dah dalam dirinya. Naik dalam dirinya jahiliyah, dia terus kata, qabbahakallahu wa qabbaha ma ji'ta bih. Semoga Allah memburukkan kamu dan memburukkan sesuatu yang kamu bawa sekarang. Yani kamu bawa kehinaan yang busuk untuk saya. Saya adalah pemimpin, saya orang yang besar, yang hebat di masyarakat Makkah. Kamu kata saya perempuan, engkau akan nampak dengan mata kamu siapakah yang perempuan di waktu benang perang. Saya akan tunjuk kamu yang saya lelaki, betul-betul. Tetapi jahiliyahnya tu dan sombong dia itu tidak membawa apa-apa faedah untuknya. Dia keluar di perang Badar, ketika dia balik kepada rumah, dia suruh isterinya, siapkanlah barang perang saya. Siapkanlah barang perang. Isterinya kata, wahai Umayyah, kan kamu kata tak nak keluar sebab Muhammad sudah sebut yang dia akan bunuh kamu atau sahabatnya akan bunuh kamu. Kan kamu dah takut dan risau dengan ucapan Muhammad itu. Dan kamu kata Muhammad tak pernah tipu. Dia kata, ya bagaimana aku tahu. Tapi Al-Khabith Abul Hakam. Orang yang jahat, yang syaitan ini Abu Jahal. Dia dah malukan saya di depan masyarakat. Dah hinakan saya depan orang-orang semua. Dia kata saya macam perempuan duduk di Makkah. Lelaki-lelaki semua keluar berang, saya duduk di Makkah. Dan Umayyah bin Khalaf sebenarnya di waktu itu dia dah jadi gemuk besar, badan dia dah jadi berat besar dan tidak larat lagi untuk berang-berang dan umurnya dah tua sikit. Tetapi
Abu Jahal dengan hilahnya dan cara busungnya dan rancangannya tu, dia paksa Umayyah untuk membuatkan keputusan yang iaitu dia keluar sekali untuk perang Badar. Maka dia kata kepada isterinya, jangan risau, saya akan keluar bersama mereka sahaja untuk saya tak rasa malu, sehingga di tengah jalan saya akan patah balik. Saya takkan pergi sampai sana. Saya takkan hadir berang itu dan ghazwah itu. Sebab saya masih risaulah dengan ucapan Muhammad. Jadi dia kata kepada isterinya, dia akan jalan sampai tengah jalan saja. Dan Abu Jahal juga dia kata kepada Umayyah, wahai Umayyah, engkau ni seorang ketua, pemimpin. Kalau kamu tak keluar berang ini, ramai orang akan duduk sebab ramai orang ikut kamu. Jadi kamu keluar walaupun sampai separuh jalan, nanti lepas tu kamu boleh balik. Tapi itu rancangan tipu Abu Jahal. Sehingga di tengah jalan dia tak benarkan Umayyah balik kepada rumahnya. Dia masih melukan dia, hinakan dia, sehingga Umayyah bin Khalaf dia buat keputusan akan teruskan jalan sehingga berang Badar dan dia akan hadir dan berang sekali. Dan Umayyah bin Khalaf ini juga dibunuh di berang Badar ini. Dia meninggal di berang Badar. Juga antara ketua-ketua di Makkah, pemimpin-pemimpin di Makkah yang mula-mula mereka tidak mahu keluar berang ini, berang Badar. Ramai daripada ahli Makkah yang ketua, yang pemimpin banyak kabilah tak nak keluar berang Badar ini. Semua rasa takut atau kenapa. Rasa risau daripada mimpi Atikah itu. Tetapi Abu Jahal yang syaitan. Abu Jahal tu, dialah yang asyik tegur mereka, hina mereka dan menggerakkan semangat mereka supaya mereka semua keluar untuk berang Badar. Yang sebenarnya yang membunuhkan ramai daripada pemimpin ahli Makkah adalah Abu Jahal. Sebab kejadian berang Badar itu. Dia sebab kejadian berang Badar. Antara pemimpin di Makkah yang tak nak keluar waktu berang Badar, iaitu Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah dan adiknya Syaibah bin Rabi'ah. Dua-dua ini adik-beradik. Mereka buat undi dalam mainan mereka, undi. Keluar atau tak keluar? Keluar atau tak keluar? Maka beberapa kali keluar undi mereka, jangan keluar. Jangan pergi hadir berang Badar. Ini pemimpin Quraisy, orang kafir. Jadi selepas beberapa kali undi mereka keluar yang menulis jangan keluar berang Badar ini, maka mereka terus membuat keputusan kita tak nak keluar, biarlah remaja orang-orang lain keluar saja. Jadi mereka duduk di rumah. Tapi selepas Abu Jahal mendengar yang mereka ini orang penting kena keluar, mereka pula nak duduk di Makkah, tak nak keluar berang. Jadi dia pergi sampai rumah mereka, hina mereka, gerakkan semangat mereka, marah, bantai mereka, hantam mereka, sehingga mereka akhirnya rasa malu dan rasa setujulah okey nak keluar berang Badar. Dan dua adik-beradik ini, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, mereka orang pertama dibunuh di berang Badar. Subhanallah. Mereka orang yang pertama. Mula-mula mereka tak nak keluar Badar. Risau, takut, macam-macam terasa dalam hati, rasa tak sedap. Tapi akhirnya mereka, Allah dah takdirkan, mereka orang pertama dibunuh di berang Badar. Mereka orang yang pertama mati di berang Badar. Dua-dua, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah ni, mereka mempunyai satu hamba yang namanya Addas. Satu hamba yang namanya Addas. Addas ini, dialah yang memberi kurma atau anggur kepada Rasulullah SAW ketika selepas Rasulullah SAW dibaling oleh batu
dekat kakinya sehingga Rasulullah terjatuh tidak mampu berdiri. Dekat At-Taif. Ketika Rasulullah keluar kepada At-Taif sebelum hijrah, dan mereka baling Rasulullah dengan batu sehingga Rasulullah terjatuh dan Rasulullah bersandar kepada satu pokok, maka Addas dari jauh dia datang membawa anggur untuk Rasulullah. Dan dia letakkan anggur itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata, silakan makan. Dia rasa kesian kepada Rasulullah. Rasulullah ambil satu anggur dan dia kata bismillah. Kemudian Rasulullah makan. Maka Addas rasa terkejut. Addas hamba kepada Utbah dan Syaibah, pemimpin Quraisy. Dia rasa terkejut. Dia kata, apa ucapan yang kamu ucap tadi sebelum makan? Di masyarakat Makkah sini tak ada satu orang pun yang sebelum makan sebut bismillah. Ayat ini lain sikit. Kamu siapa ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada Addas, dia kata, saya nabi daripada Allah. Saya Nabiullah, Rasul daripada Allah. Kamu siapa ya Addas? Dia kata, saya daripada Nunua. Dia sebut nama negara dia. Dia bukan orang Arab, bukan daripada Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, oh, itu negeri Nabi Allah Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Itu negara atau kampung Nabi Yunus. Maka Addas rasa lagi terkejut. Dia kata, macam mana kamu kenal Nabi Yunus? Di negara sini tak ada satu orang pun pernah sebut nama Nabi Yunus atau tahu Nabi Yunus. Siapa kamu? Dia kata, Nabi Yunus itu, dia macam saya. Dia saudara saya. Saya Nabi dan dia juga Nabi. Kita dua-dua Nabi Allah. Yunus Nabi, saya juga Nabi. Maka Addas di waktu itu terus turun kepada kaki Rasulullah, turun sehingga bawah kaki Rasulullah, dicium kaki Rasulullah SAW. Dua pemimpin Quraisy ini dari jauh nampak kepada Addas cium kaki Rasulullah, mereka kata, Muhammad sudah melakukan sihir kepada hamba kita. Tengok, dia dah sujud kepada Muhammad. Tak tahu Muhammad cakap apa dengan dia. Subhanallah. Padahal sihir itu jauh sangat daripada Rasulullah SAW. Bahkan kata-kata yang manis yang keluar dari Rasulullah dan kehebatan Nabi Muhammad SAW dan rahasia Rasulullah dan cahayanya, itu lagi kuat dan mengalahkan semua kerja sihir. La ilaha illallah. Maka Addas ini kejadian ini sebelum hijrah. Lepas Rasulullah hijrah nanti dah nak jadi perang Badar, Addas ini, hamba ini, dia hamba yang baik, yang bagus, yang sayang kepada tuannya. Dia nasihat dan dia tegur tuannya, dua-dua ni, Utbah dan Syaibah, supaya mereka tak keluar kepada perang Badar. Dia kata kepada mereka, aku mohon kepada kamu, wahai tuan, wahai Utbah dan Rabi'ah, jangan keluar perang ini. Demi Allah, kamu keluar untuk dibunuh. Yakni kamu kalau keluar kali ini kamu akan dibunuh. Subhanallah. Tak tahu macam mana Addas ini dapat tahu. Mungkin Allah ilhamkan dia yang dua-dua tuannya ini akan dibunuh di perang Badar ini. Jadi dia terus terang kepada tuannya, dia kata jangan keluar. Demi Allah kamu keluar ini untuk dibunuh, supaya kamu bagi orang bunuh kamu saja. Yakni perang ini kamu akan kalah, kamu akan dibunuh. Jadi jangan keluar. Maka mereka dengar kalam Addas, mula-mula mereka cakap, baik, kita takkan keluarlah. Tetapi seperti mana tadi kita dah sebut, semua itu oleh sebab Abu Jahal. Abu Jahal yang datang keluarkan mereka dari rumah dan suruh mereka ikut di dalam perang Badar ini. Baik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah esok kita akan sambung juga perang Badar. Perang Badar ini memang panjang. Kita akan cerita berapa jumlah musyrikin, iaitu tentera orang kafir, dan kita akan cerita
tentang satu kejadian yang luar biasa, iaitu apa? Iblis, Asyaitanur Rajim, dia akan berkongsi sokongannya kepada Abu Jahal dan tentera Quraisy supaya mereka keluar kepada Perang Badar. Ceritanya untuk syaitan itu akan berbentuk manusia dan dia akan berbicara dengan Abu Jahal dan orang kafir supaya dia macam tolakkan mereka kepada kematian. Pergi, bunuh diri di Perang Badar. Lepas tu kita akan cerita juga bergeraan atau perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga daripada Madinah sehingga mereka sampai kepada satu kawasan namanya Biyut As-Saqiyah. Dan kita akan cerita juga tentang jumlah orang Islam dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Banyak cerita lagi kita akan menceritakannya di kuliah yang akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Jangan tak hadir di kuliah yang akan datang. Sabar dan siapa-siapa yang belum lagi yang baru hari ni ikut kuliah kita ni, bolehlah ulang ngaji kuliah yang sebelum ni, Ghazwah Badar siri 1, siri 2. Ini yang ketiga. Nanti kita sambung insya-Allah dari esok, bersambungan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat kepada Badar, juga perjalanan Quraisy daripada Makkah kepada Badar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم أكرمنا بما أكرمت به أهل بدر ونورنا بأنوار أهل بدر وارزقنا من أسرار أهل بدر واقبل دعاءنا كما قبلت دعاء النبي في أهل بدر واجعلنا يا أرحم الراحمين مرتبطين بأهل بدر في الدنيا والآخرة واحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم احشرنا معهم وارزقنا محبتهم وارزقنا التعلق بهم وبسيرهم وأخلاقهم يا رب العالمين، وخصوصا بالحبيب البدر سيدهم وإمامهم وقدوتهم وقدوتنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبنا بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع قدرنا واملأ قلوبنا بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا في الدنيا متابعته ونصرته والتعلق به ونصر شريعته وخدمته ومدحه وكثرة الصلاة عليه، وارزقنا في الآخرة مرافقته ومشاهدته وملاقاته ومرافقته في الجنة يا رب العالمين. واسقنا اللهم من حوضه الشريف بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak, insya-Allah. Kuliah yang akan datang kita sambung lagi sirah Badr Al-Kubra.